Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini ya kita sambung matematik tingkatan 4, part 8, practice comprehensive. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko dan buka loceng di tepi ya. Jadi pelajar boleh buka buku teks muka surat 239. Lepas itu kita sambung tengok latihan practice comprehensive soalan 9. Hitung variance bagi set data kurungan Pi tolak 4, kurungan Pi tolak 2, kurungan Pi tolak 1, Pi, kurungan Pi tambah 4, dan kurungan Pi tambah 9. Maksudnya dalam soalan 9 ini, dalam set data ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat 6 jawapan di sini. Jadi rumus bagi variance adalah sama dengan sigma S kuasa 2. Maksudnya hasil tambah semua jawapan di sini yang telah dikuasa 2kan. Lepas itu bahagi dengan huruf besar N iaitu bilangan jawapan. Tadi kita sudah kira terdapat 6 jawapan di sini. Maksudnya nanti N huruf besar sini kamu boleh ganti dan nilai 6. Lepas itu tolak dengan min kuasa 2. Maksudnya kita kekurangan dua maklumat ini yaitu sigma S kuasa 2 dengan min kuasa 2. Jadi kita boleh cari sigma S kuasa 2 dulu. Jadi untuk mencari jawapan sigma S kuasa 2 yaitu hasil tambah jawapan ini yang telah dikuasa 2kan. Jadi kamu boleh tulis jawapan kurungan Pi tolak 4 kuasa 2 tambah lagi kurungan Pi tolak 2 kuasa 2 tambah lagi kurungan Pi tolak 1 kuasa 2 tambah lagi Pi kuasa 2 tambah lagi kurungan Pi tambah 4 kuasa 2 dan akhirnya tambah lagi kurungan Pi tambah 9 kuasa 2. Seterusnya kita cari jawapan. Dan bagi langkah yang kedua ini, biasanya pelajar akan buat kesilapan sebab dia akan terus tulis jawapan ini. Dia terus kuasa 2 kan ini, iaitu dia akan tulis Pi kuasa 2 tambah 16. Ini adalah jawapan yang salah. Sebab kalau kamu nak kuasa 2 kan kurungan ini, kamu mesti tulis jawapan macam ini. Pi tolak 4, taruh lagi Pi tolak 4. Ini baru adalah jawapan yang betul. Maksudnya kamu kena taruh kedua-duanya Pi tolak 4. Seterusnya tambah lagi Pi tolak 2, taruh lagi Pi tolak 2. Ini baru menunjukkan Pi tolak 2 kuasa 2. Dan sama juga yang belakang ini, kurungan Pi tolak 1, taruh lagi Pi tolak 1. Oke, tambah lagi. Oke, ini tak perlu buat perubahan. Masih kekal Pi kuasa 2. Lepas itu tambah lagi. Ini sama juga. Kurungan Pi tambah 4. Taruh lagi Pi taruh 4. Tambah lagi. Yang terakhir yaitu kurungan Pi tambah 9. Taruh lagi Pi tambah 9. Oke, ini baru langkah yang betul. Jadi langkah yang ketiga baru kamu taruh dua kurungan ini. Jadi macam mana taruh sangat senang. Kamu ambil Pi yang di depan ini, kamu taruh dengan kurungan yang belakang ini. Maksudnya Pi taruh Pi menjadi Pi kuasa 2. Lepas itu Pi taruh negatif 4 menjadi negatif 4 Pi ya. Jadi akhirnya kamu ambil nombor yang belakang ini, taruh lagi kurungan yang di belakang ini. Maksudnya negatif 4 taruh Pi menjadi negatif 4 Pi. Lepas itu negatif 4 taruh dengan negatif 4 menjadi positif 16. Ini kamu boleh tekan kalkulator lah. Jadi ini ialah jawapan yang betul bagi Pi tolak 4 kuasa 2. Jadi kamu boleh sambung langkah yang sama untuk pengiraan yang seterusnya. Yaitu kamu guna Pi yang di depan ini taruh kurungan yang belakang ini. Pi taruh Pi menjadi Pi kuasa 2. Lepas itu Pi taruh negatif 2 menjadi negatif 2 Pi. Lepas itu guna negatif 2 ini lagi taruh kurungan yang belakang. Jadi negatif 2 taruh Pi menjadi negatif 2 Pi. Negatif 2 taruh negatif 2 positif 4. Jadi sambung lagi ya tambah. Sama juga ambil Pi ini taruh kurungan belakang. Pi taruh Pi menjadi Pi kuasa 2. Pi taruh negatif 1 menjadi negatif Pi ya. Lepas itu guna negatif 1 taruh kurungan yang belakang. Negatif 1 taruh Pi jadi negatif Pi. Negatif 1 taruh negatif 1 menjadi positif 1 ya. Jadi Pi kuasa 2 ini dia ada perubahan. Jadi kamu boleh sambung tulis tambah Pi kuasa 2. Tambah lagi guna Pi yang di depan ini taruh dengan kurungan yang belakang ini. Jadi Pi taruh Pi menjadi Pi kuasa 2. Pi taruh 4 menjadi positif 4 Pi ya. Seterusnya ambil 4 ini taruh kurungan yang belakang ini. Jadi 4 taruh Pi masih sama tambah 4 Pi.
Lepas itu 4 darab 4 menjadi positif 16. Oh. Disambung lagi yang terakhir. Ambil P ini taruh dengan kurungan belakang ini. Oh. P darab P masih sambung P kuasa 2. T taruh dengan 9 menjadi tambah 9P. Lepas itu ambil 9 belakang ini taruh kurungan belakang ini. Oh. Jadi 9 taruh dengan P menjadi positif 9P. Oh. Dan akhir sekali lagi 9 darab dengan 9. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Dia ialah 81. Jadi ini ialah pengiraan yang lengkap bagi hasil tambah semua cerapan yang telah dikuasa 2kan. Jadi seterusnya kamu boleh sambung langkah ini. Pertama kamu boleh tengok ada berapa P kuasa 2. Jadi kamu boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 P kuasa 2 betul. Jadi kamu boleh terus tulis 6P kuasa 2. Okey, seterusnya kita boleh kira dia ada berapa P di sini. Jadi kamu boleh guna kalkulator kira lah. Jadi kita tengok di sini P ada negatif 4. Jadi kamu masukkan negatif 4. Dan di sini ada lagi satu negatif 4. Jadi masukkan lagi negatif 4 di sini. Jadi 16 jangan masukkan. Ini adalah biasanya pelajar buat kesilapan. 16 ini dia tak ada pemberi upah P. Jadi dia tidak boleh campur dengan ada pemberi upah P. Tidak boleh campur. Jadi seterusnya kita tengok di sini ada negatif 2P, negatif 2P. Jadi kamu masukkan negatif 2, negatif 2. Maksudnya kamu hanya masukkan nombor sahaja. P tak perlu masukkan. Lepas itu 4 ini tidak boleh kira sebab tak ada pemberi upah P. Lepas itu kita tengok ini negatif P di sini merujuk kepada negatif 1. Jadi kamu masukkan negatif 1. Di sini ada lagi 1, negatif 1. Dan sama juga 1 jangan masukkan sebab tak ada pemberi upah P. Seterusnya kita tengok ini positif 4P. Maksudnya kamu boleh masukkan positif 4. Tambah lagi 1 lagi 4. Dan sama juga 16 jangan masukkan sebab tak ada pemberi upah P. Dan kamu tengok sini ada 2 positif 9. Jadi kamu boleh masukkan positif 9, positif 9. Dan sama juga 81 jangan masukkan sebab tak ada pemberi upah. Jadi kamu boleh tekan sama dengan jadi 12. Maksudnya dia terdapat 12P. Maksudnya kamu boleh tulis jawapan di sini positif 12P. Akhir sekali kita kena campur nombor yang tak ada pemberi upah P. Jadi di sini ada 16. Jadi kamu boleh tekan 16. Tambah lagi di sini ada 4. Jadi kamu kena tambah dengan 4. Lepas itu di sini ada 1. Jadi tambah dengan 1. Dan tambah lagi 16. Dan akhir sekali tambah lagi 81. Jadi kamu boleh tekan sama dengan. Jawapan ialah 118. Maksudnya di sini kamu boleh tulis positif 118. Maksudnya ini ialah jawapan bagi hasil tambah semua cerapan yang telah dikuasa 2kan. Iaitu sigma S kuasa 2. Maksudnya nanti kamu boleh masukkan jawapan ini ke dalam rumus variance. Okey, seterusnya kita nak cari jawapan min. Jadi rumus bagi min adalah sigma S bahagi dengan huruf besar N. Sigma S di sini maksudnya hasil tambah semua cerapan. Lepas itu bahagi dengan bilangan cerapan iaitu 6. Tadi kita sudah kirakan. Jadi hasil tambah semua cerapan. Jadi kamu boleh tulis jawapan di sini. Kurungan P tolak 4 tambah dengan kurungan P tolak 2. Tambah lagi kurungan P tolak 1. Tambah lagi P. Tambah lagi kurungan P tambah 4. Tambah lagi kurungan P tambah 9. Jadi oleh sebab dia hanya kuasa 1. Tak ada kuasa 2 ke atas. Maksudnya pengiraan kamu boleh terus buka kurungan nanti. Maksudnya kamu boleh terus tambah lah. Jadi pertama kita tengok dia ada berapa P. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6P. Jadi kamu boleh terus tulis jawapan 6P di sini. Lepas itu di sini tak ada pemberi upah P iaitu nombor. Kamu boleh tekan kalkulator kira. Jadi kamu boleh tekan negatif 4. Lepas itu negatif 2. Lepas itu negatif 1. Ini tak ada jadi kamu boleh skip. Lepas itu kamu tekan lagi positif 4. Yang akhir sekali ialah positif 9. Jadi kamu boleh tekan sama dengan. Jawapan ialah positif 6. Jadi kamu boleh tulis jawapan di sini positif 6. Lepas itu bahagi dengan 6. Lepas itu kedua-dua ini dia boleh bahagi dengan 6. Maksudnya 6P bahagi dengan 6 dia boleh menjadi P. Lepas itu 6 bahagi 6 dia boleh menjadi positif 1. Biasanya pelajar buat kesilapan di sini ialah dia hanya guna salah satu bahagi 6. Contohnya dia hanya guna 6P bahagi dengan 6. Lepas itu 6 ini dia tidak bahagi dengan 6. Ini ialah langkah yang salah. Ingat kalau bahagi sesuatu pemalas di bawah di sini. Tak kisah atasnya jawapan dia ialah apa.
semua mesti bahagi dengan pemala di bawah ini oh. Sebab itu 6P ini mesti bahagi dengan 6, jadi jawapan ialah P. Dan 6 ini juga mesti bahagi dengan 6, jadi jawapan ialah 1. Jadi ini ialah jawapan bagi Ming. Jadi kamu boleh masukkan jawapan ini P tambah 1 ke dalam rumus variance yang tadi kita sudah tulis. Okey, jadi sigma S kuasa 2 adalah sama dengan 6P kuasa 2 tambah dengan 12P tambah lagi 118. Ini yang tadi kita sudah carikan. Kamu boleh teruskan dimasuk ke dalam sigma S kuasa 2. Lepas itu bagi dalam huruf besar N iaitu bilangan serapan iaitu 6. Tolak lagi jawapan min kuasa 2. Jawapan min tadi kita cari ialah P tambah 1. Jadi di sini kamu tulis tolak kurungan P tambah 1 kuasa 2. Jadi tolak di sini ialah daripada rumus. Jangan lupa mesti tulis. Lepas itu kuasa 2 di sini pun daripada rumus. Jangan lupa tulis juga. Okey, seterusnya seperti tadi cikgu sudah cakap, semua ini mesti bahagi dengan 6. Jadi 6P kuasa 2 bahagi dengan 6, dia menjadi P kuasa 2. Sebab 6 menjadi 1. Lepas itu 12P ini pun kena bahagi dengan 6. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, 12 bahagi 6, jadi dia menjadi positif 2P. Jadi akhir sekali, 118 ini pun kena bahagi dengan 6. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawapan dia ialah positif 59/3. Jadi tolak lagi min kuasa 2. Jadi ini kamu boleh letak kurungan besar. P tambah 1. Taruh lagi P tambah 1. Tadi cikgu sudah cakapkan kalau kuasa 2 mesti tulis jawapan ini 2 kurungan yang sama. Sebab di sini P tambah 1 kuasa 2. Kamu kena tulis 2 kurungan yang sama iaitu P tambah 1 taruh lagi P tambah 1. Jadi P tambah 1, taruh lagi P tambah 1, kamu boleh buat di bahagian sini untuk jimatkan ruang di atas sini. Jadi seperti tadi cikgu yang sudah cakap, kamu boleh guna P ini taruh dengan kurungan yang belakang ini. Jadi P taruh dengan P menjadi P kuasa 2. Jadi P taruh dengan 1 menjadi 1P jadi positif P. Lepas itu kamu guna nombor yang di belakang ini taruh dengan kurungan yang belakang ini. Jadi 1 taruh dengan P jadi menjadi positif P. Dan sama juga 1 taruh dengan 1 menjadi positif 1. Jadi akhirnya kamu boleh campur P kuasa 2 ini masih kekal sebab tak ada P yang sama dengan dia. Tambah lagi ini ada 1P jadi menjadi 2P. Dan akhirnya tambah dengan 1 ini tak ada P Jadi dia tidak boleh campur dengan yang di depan ini tidak boleh. Jadi kekal 1 Maksudnya ini adalah jawapan bagi min kuasa 2. Jadi kamu boleh sambung di sini P kuasa 2 tambah 2P tambah 59/3. Ini masih kekal sama, tak ada perubahan, saling saja. Tolak lagi kurungan. Kamu boleh masukkan jawapan yang tadi kamu kira di sini. Jadi di sini kamu boleh tulis P kuasa 2 tambah 2P tambah 1. Biasanya kecuali yang belajar ialah dia tidak letak lagi kurungan di sini menyebabkan jawapan seterusnya dia salah. Jadi di sini kamu boleh sambung lagi P kuasa 2 tambah 2P tambah 59/3. Jadi negatif di sini dia kena masuk kurungan kepada semua nombor yang ada di sini. Jadi kamu boleh buka kurungan. Jadi di sini dia akan menjadi negatif P kuasa 2 selepas dia masukkan negatif positif menjadi negatif. Jadi seterusnya negatif positif menjadi negatif juga. Jadi menjadi negatif 2P. Negatif positif menjadi negatif 1. Jadi tadi cikgu sudah cakap biasanya pelajar kesilapan yang ada di sini dia terus buang kurungan salah. Dia masih ada kurungan bagi langkah ini sebab negatif kamu belum masukkan lagi Jadi selepas negatif kamu masukkan jadi kurungan kamu boleh buang Dan ingat negatif positif dia akan menjadi negatif Lepas itu kamu boleh ringkaskan jawapan. Jadi positif P kuasa 2 tolak dengan P kuasa 2 ini kamu boleh buang terus hilang. Sama juga positif 2P tolak dengan 2P ini kamu pun boleh hilang juga. Jadi jawapan tinggal 59/3 tolak 1. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator. Jadi jawapan adalah sama dengan 56/3. Maksudnya jawapan bagi variance soalan 9 adalah sama dengan 56/3. Jadi ini jawapan untuk soalan 9. Okey, seterusnya kita tengok soalan 10. Jadual menunjukkan jisim pemain bagi dua pasukan sepak takraw. Jadi jadual ini terdapat dua pasukan iaitu A dan B. Dan jisim bagi pemain bagi pasukan A dan B masing-masing telah diberi dalam jadual di sini.
Jadi soalan 10A, hitung min jumlah variance dan sisian piawai bagi ukuran jisim pemain kedua-dua pasukan di atas. Maksudnya bagi setiap pasukan A dan B, kamu kena kira jawapan min jumlah variance dan sisian piawai. Jadi pelajar boleh kira pasukan A dulu. Jadi kita boleh cari jawapan jumlah supaya lebih senang. Maksud ingat rumus bagi jumlah adalah sama dengan nilai serapan yang paling tinggi tolak dengan nilai serapan yang paling rendah. Jadi bagi pasukan A, nilai serapan yang paling tinggi ialah 70, betul? Lepas itu nilai serapan yang paling rendah ialah 48. Maksudnya kamu boleh tulis jawapan jumlah adalah sama dengan 70 tolak dengan 48. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator. Jadi jawapan adalah sama dengan 22. Jadi ini adalah jawapan jumlah bagi pasukan A. Okey, seterusnya kita boleh cari yang min bagi pasukan A. Jadi rumus bagi min adalah sigma S yang itu hasil tambah semua serapan di sini. Bagi dengan huruf besar N yang itu bilangan serapan. Jadi kamu boleh tulis jawapan hasil tambah semua serapan di sini adalah sama dengan 48 tambah 53 tambah 65 tambah 69 tambah 70. Lepas itu bagi dengan huruf besar N yang itu bilangan serapan, kamu boleh kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya terdapat 5 serapan di sini. Jadi di sini kamu boleh tulis bahagi dengan 5. Jadi seterusnya kamu boleh tekan kalkulator kira hasil tambah serapan di atas ini dulu. Jadi jawapan adalah sama dengan 305 bahagi dengan 5. Jadi kamu tekan lagi kalkulator 305 bahagi dengan 5. Jadi jawapan adalah sama dengan 61. Jadi ini adalah jawapan min bagi pasukan A. Okey, jadi seterusnya kita boleh cari jawapan variance. Jadi rumus bagi variance ialah sigma S kuasa 2, iaitu hasil tambah semua serapan yang telah dikuasa 2kan bagi dengan huruf N iaitu bilangan serapan iaitu 5. Lepas itu tolak lagi min kuasa 2. Tadi kita sudah cari jawapan min ialah 61. Jadi di sini kamu boleh letak tolak 61 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 48 kuasa 2 tambah lagi 53 kuasa 2 tambah lagi 65 kuasa 2 tambah lagi 69 kuasa 2 dan tambah lagi 70 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan sama dengan terus dapat jawapan ini 18999. Lepas itu tekan lagi bahagi 5. Lepas itu kamu tekan lagi sama dengan. Jadi ini adalah jawapan dia. Seterusnya kamu tekan lagi tolak min kuasa 2. Jadi di sini kamu tekan tolak 61 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan sama dengan. Jadi ini adalah jawapan 394/5. Kamu boleh tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi jawapan ialah 78.8. Jadi ini ialah jawapan untuk variance bagi pasukan A. Jadi di sini kamu boleh tulis sama dengan 78.8. Okey, seterusnya kamu boleh cari jawapan sisian piawai. Jadi rumus bagi sisian piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kamu boleh tekan punca kuasa 2 78.8. Jadi kamu tekan sama dengan. Jawapan ialah 8.876. Jadi kamu nampak ini ialah 9 kan, soal lebih 5. Jadi kamu boleh pindah satu ke depan. Jadi jawapan ialah 8.877. Biasanya kita ambil jawapan 3 tempat perpuluhan. Jadi di sini kamu boleh tulis jawapan sama dengan 8.877. Jadi ini adalah jawapan sisian piawai bagi pasukan A. Okey, seterusnya kita kena kira min jumlah variance dan sisian piawai bagi pasukan B. Jadi pengiraan dia adalah sama dengan pasukan A tadi. Jadi kita kira jumlah dulu sebab jumlah lebih senang. Jadi rumus bagi jumlah ialah nilai serapan yang paling tinggi tolak dengan nilai serapan yang paling rendah. Jadi kalau mengikut jadual ini bagi pasukan B, nilai serapan yang paling tinggi ialah 75 dan nilai serapan yang paling rendah ialah 45. Jadi di sini kamu boleh terus tulis jawapan jumlah bagi pasukan B adalah sama dengan 75 tolak dengan 45. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 75 tolak dengan 45. Jadi jawapan adalah sama dengan 30. Jadi ini adalah jawapan jumlah bagi pasukan B. Okey, seterusnya kita kira min bagi pasukan B. Iaitu rumus dia guna masih sama. Iaitu sigma S hasil tambah semua serapan di sini. Lepas itu bagi dengan bilangan serapan. Sama juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 serapan. Jadi di sini hasil tambah semua serapan kamu boleh kira dengan kalkulator.
Oke, jadi sama juga jawaban ialah 305/5 jadi terdapat 58 oh. Jadi kamu tekan lagi kalkulator, jadi jawapan adalah sama dengan 61 oh. Jadi kamu pastikan oh jawapan min bagi pasukan B dengan pasukan A adalah sama iaitu 61 oh. Oke, seterusnya kita nak cari ya variance bagi pasukan B. Jadi sama juga kita guna rumus ini oh, sigma S kuasa 2 yaitu hasil tambah serapan yang telah dikuasa 2kan bagi dan huruf besar N yaitu 58 oh. Lepas tu tolak lagi min kuasa 2. Jadi min kita sudah cari oh, sama dengan pasukan A yaitu 61. Jadi kamu boleh tulis 61 kuasa 2. Oke, jadi kamu boleh tekan kalkulator 45 kuasa 2 tambah lagi 47 kuasa 2 tambah lagi 68 kuasa 2 tambah lagi 70 kuasa 2 tambah lagi 75 kuasa 2. Lepas tu kamu tekan sama dengan jawapan ialah 19383. Kamu terus tekan lagi bagi dengan 5. Jadi kamu tekan lagi sama dengan. Lepas tu jawapan ini kamu tolak lagi min kuasa 2. Jadi kamu kena tekan tolak 61 kuasa 2. Akhirnya kamu tekan lagi sama dengan jawapan ialah 7785. Kamu boleh tukar jawapan pecahan ini kepada nombor perpuluhan. Jawapan ialah 155.6. Jadi di sini kamu boleh tulis jawapan 155.6. Jadi akhir sekali kita kena cari jawapan sisian piawai. Jadi rumus bagi sisian piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kamu boleh tulis langkah dia punca kuasa 2 155.6. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator. Jadi kamu tekan punca kuasa 2 155.6. Kamu tekan sama dengan. Jawapan adalah sama dengan 12.473. Oleh sebab ini sudah lebih 5. Jadi kamu pindah satu ke depan. Jadi kamu tulis jawapan 12.474. Biasanya jawapan sisian piawai kita bagi jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Jadi kamu boleh tulis jawapan sisian piawai dia adalah sama dengan 12.474. Jadi ini ya jawapan untuk soalan 10A yaitu cari jumlah min variance sisian piawai bagi pasukan A dan B masing-masing. Oke, seterusnya kita tengok soalan 10B. Adakah jumlah sesuai digunakan sebagai suatu sukatan bagi mewakili data di atas? Berikan justifikasi anda. Jadi justifikasi di sini menunjukkan alasan anda. Jadi kamu rasa sesuai atau tidak sesuai. Jadi sangat jelas jawapan dia adalah tidak sesuai. Kenapa? Sebab terdapat nilai bercelang dalam kumpulan data di sini terutamanya pasukan B. Kamu boleh perhatikan dia tak ada nilai 50. Maksudnya nilai bercelang 45, 47 dia sangat jauh daripada nilai 68, 70 dan 75. Sebab itu jumlah dia tidak sesuai digunakan sebagai suatu sukatan serangkaian bagi mewakili data di atas. Dan jawapan justifikasi kamu boleh tulis alasan dia ialah terdapat nilai bercelang bagi data di atas. Jadi kamu boleh tulis jawapan sebelum B, jawapan dia ialah tidak sesuai. Dan jawapan justifikasi yang untuk alasan kamu ialah kerana wujudnya nilai bercelang terutamanya pasukan B lah. Nilai 47 terus lompat kepada nilai 48. Jadi nilai di tengah-tengah 50 lebih tak ada. Jadi maksudnya terdapat nilai bercelang terlalu jauh beza daripada kumpulan data dia. Seterusnya kita tengok soalan 10C. Tentukan pasukan yang mempunyai ukuran jising yang diserahkan lebih jauh daripada nilai min jising. Jadi untuk mendapat jawapan 10C di sini, kita kena rujuk balik kepada sisian piawai yang tadi kita sudah cari. Jadi sisian piawai bagi pasukan A adalah sama dengan 8.877 dan sisian piawai bagi pasukan B adalah sama dengan 12.474. Jadi pada video yang lepas, cikgu sudah bincang. Kita mau jawapan sisian piawai semakin kecil semakin bagus. Sebab jika jawapan sisian piawai semakin besar, maksudnya jawapan dia adalah diserahkan lebih jauh daripada nilai min jising. Kalau jawapan dia diserahkan lebih jauh daripada nilai min jising, ini yang kita tidak mau. Kita mau jawapan sisian piawai diserahkan lebih dekat daripada nilai min jising. Itulah sebabnya kenapa jawapan sisian piawai semakin kecil semakin bagus. Jadi untuk soalan 10C ini dia tanya mana satu jawapan sisian piawai diserahkan lebih jauh daripada nilai min jising. Jadi jawapan sangat jelas iaitu pasukan B. Sebab jawapan sisian piawai adalah lebih besar berbanding dengan jawapan sisian piawai bagi pasukan A.
Jadi soalan 10C ini dia tidak tanya alasan, dia tidak tanya justifikasi. Jadi kamu tak perlu tulis jawaban alasan. Jadi kamu hanya tulis jawaban pasukan B ya, sudah cukup. Jadi soalan 10C kamu hanya tulis pasukan B, sudah cukup. Kalau soalan dia ada tanya tulis justifikasi ataupun alasan, jadi kamu sendiri boleh tambah jawaban di belakang. Sebab jawaban sisian piawai pasukan B adalah lebih besar daripada jawaban sisian piawai pasukan A. Jadi video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi ya. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.